Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati tuan pengerusi, yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan guru, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas limpah kurnia dan inayah daripada Allah. Sama-sama kita dapat mengimarahkan rumah Allah. Sama-sama kita dapat duduk dalam majlis-majlis ilmu. Kita niat iktikaf dalam masjid rumah Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kurniakan kepada kita pelbagai nikmat, dan nikmat yang paling besar nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah. InsyaAllah malam ni kita sambung kitab Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tajuk untuk malam ni, kita masih lagi sambung pada topik berbakti kepada kedua ibu bapa dan larangan menderhakai ibu bapa. Ada sedikit lagi hadis, dan insya-Allah kita akan sambung topik yang baru, iaitu berlaku adil terhadap anak. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah dalam firman Allah surah Al-Isra ayat 23 dan 24, Allah berfirman dan menyuruh kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah memerintahkan kepada kamu supaya tidak menyembah sesuatu selain daripada Allah dan berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa. Jadi pada pertemuan yang lepas, saya ada kongsikan beberapa cara untuk kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Antara cara yang paling mudah adalah dengan sentiasa mendoakan kepada kedua ibu bapa. Jangan kita jemu, doakan kedua ibu bapa. Kerana inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya supaya sentiasa mendoakan kedua ibu bapa. Antara sebabnya apa? Kerana dengan doa anak-anak kepada kedua ibu bapa akan mengangkat dan meninggikan darajat ibu bapa tersebut di sisi Allah kelak. Atas sebab doa anak-anak kepada kedua ibu bapanya, ibu bapanya itu akan diangkat dan ditinggikan kedudukan mereka di sisi Allah. Itu adalah ganjaran yang sangat besar, yang mana kesemua daripada kita nak sangat kedudukan yang mulia di sisi Allah. Jadi macam mana cara kita nak dapat kedudukan yang mulia di sisi Allah? Antara lainnya adalah dengan mendidik anak-anak
supaya sentiasa mendoakan ibu bapa. Doakan kita. Kesan dia sangat-sangat besar. Dan begitu juga kepada kedua ibu bapa, jangan juga kita jemu mendoakan anak-anak. Sementara anak doakan ayah, ayah juga jangan lupa doakan anak. Anak sentiasa doakan ibu, ibu juga jangan lupa doakan anaknya. Dia akan berbalik semula kepada anak dan berbalik kepada ibu dan ayah. Sebab itu yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Ibrahim alaihissalam menunjukkan contoh yang terbaik dalam baginda Nabi Ibrahim mendoakan anak-anak. Sebelum Nabi Ibrahim dikurniakan anak lagi, Nabi Ibrahim sangat kuat berdoa, sangat rajin berdoa. Sebelum dia dapat anak, Nabi Ibrahim dah doa awal-awal dah. Apa doa dia? Tuan-tuan boleh buka surah As-Saffat ayat yang ke-100. Itu doa Nabi Ibrahim sebelum Nabi Ibrahim dikurniakan anak. Jadi baginda Nabi mendoakan dengan satu doa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah aku anak-anak yang saleh dan salehah. Jadi sebelum kita dikurniakan anak, kita kena doa dulu, ya Allah, kurniakanlah aku zuriat yang saleh dan salehah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, timbul satu persoalan, kenapa Nabi Ibrahim sangat bersungguh-sungguh baginda ni mendoakan supaya dia dapat anak yang soleh? Kenapa? Apa pentingnya kalau dia dapat anak yang soleh ni? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, berbalik pada apa yang saya sebut tadi, kita nak dapat anak yang soleh ni sebab apa? Salah satu sebabnya supaya mereka akan mendoakan kita semula. Itu je. Kita nak anak doakan kita, dan sebenarnya kita yang kena doakan anak-anak dulu. Sebelum kita nak anak kita doakan kita ni, kita yang kena doakan anak-anak dulu supaya mereka ni jadi orang-orang yang saleh dan salehah. Kita suruh anak doakan kita, tapi kita tak pernah doakan anak. Yang itu satu perkara yang sangat pelik. Sepatutnya sebagai seorang ibu dan ayah, kita dulu yang kena doakan anak-anak supaya mereka menjadi anak yang saleh. Sebab apa? Apabila mereka menjadi anak-anak yang saleh, maka mereka secara tidak langsung mereka akan mendoakan kita sebagai ibu dan ayah. Mana mungkin anak yang tidak saleh mendoakan mak ayah dia? Kalau fikir secara logiknya, anak-anak yang tak soleh, anak-anak yang kurang baik, dia tak akan doakan mak ayah dia. Hanya anak-anak yang soleh yang sentiasa ingat akan mak dan ayah dia. So macam mana kita nak anak doakan kita? Kita sebagai mak ayah kena doakan anak dulu. Ya Allah, jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan salehah. Bila mereka dah jadi orang yang saleh, salehah, barulah mereka akan doakan balik pada kita. Itu kaedah dia. Kita nak mereka doakan kita, tapi kita tak doakan diorang. Agak susah dekat situ. Agak susah. So tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itulah kaedah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Macam mana cara dia buat? Dia nak anak dia doakan dia doakan anak dia dulu. Begitu juga dengan satu lagi doa yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim,
dalam surah Ibrahim ayat 40. Yang tadi surah As-Saffat ayat 100, itu doa Nabi Ibrahim kepada anak dia. Dan doa yang kedua surah Ibrahim ayat 40. Ini juga doa yang dibaca dalam setiap kali Nabi Ibrahim mendoakan anak dia. Apa doa tersebut? Dalam Al-Quran direkodkan Nabi Ibrahim alaihi salam tidak berhenti-henti, berterusan berdoa agar dikurniakan anak yang sentiasa mendirikan salat. Firman Allah, Rabbij'alni muqimas salati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku orang-orang yang sentiasa mendirikan salat. Begitu juga dengan anak-anakku. Jadikanlah mereka anak-anak yang sentiasa mendirikan salat. Ya Allah, ya Tuhanku, perkenankanlah doa aku ini. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim berterusan mendoakan anak dia supaya anak dia ni menjadi orang yang mendirikan salat. Sebab apa? Sebab apa? Sebab apabila seseorang ini menunaikan salat, lepas salat dia buat apa? Dia akan berdoa, dan dia tidak akan melupakan doa kepada kedua ibu bapa dia. Mana mungkin orang yang tak salat berdoa? Tuan-tuan dan puan-puan yang rajin solat pun, cuba tuan-tuan sebutkan pada saya, bila masa tuan-tuan berdoa selain daripada lepas solat? Jarang. Ada tak tuan-tuan tengok TV, tiba-tiba angkat tangan, Bismillahirrahmanirrahim? Pernah buat? Tak pernah. Pernah tak tuan-tuan pergi potong rumput, tengah potong rumput, mesin rumput ni, tiba-tiba berhenti sekejap, Bismillahirrahmanirrahim, Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa kedua ibu bapaku? Pernah? Tak pernah. Biasanya kita buat bila? Lepas solat kita doa. Itu memang satu kebiasaan. Sebab itu Nabi Ibrahim AS sentiasa berterusan mendoakan anak dia supaya anak dia menjadi orang yang mendirikan salat. Sebab apa? Sebab lepas salat anak dia akan doakan dia. Macam tu jugalah dengan kita ni. Kita ni kena doakan anak supaya anak-anak kita ni rajin mendirikan salat. Lepas daripada solat, kalau mereka tak baca doa pun, mereka akan mengaminkan doa daripada imam. Doa untuk siapa? Kita juga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab tu Nabi Ibrahim AS, dia tidak jemu mendoakan anak-anaknya. Sebab tu anak-anak dia mendoakan semula kepada dia. So itulah formula yang digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk mendapatkan anak-anak yang sentiasa mendoakan dia. Jadi kita boleh ambil formula ni, kita yang kena doakan anak-anak dulu, dan insya-Allah anak-anak ni akan doakan kita balik. Doa macam mana? 1. Surah As-Saffat ayat 100, jadikanlah mereka anak yang soleh dan solehah. 2. Surah Ibrahim ayat 40, jadikanlah mereka orang yang mendirikan salat. Maka dengan dua doa yang diamalkan oleh Ibrahim ini, kita boleh amalkan juga dalam doa kita seharian. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itulah amalan ataupun bakti yang paling mudah untuk kita buat kepada kedua ibu bapa. Kita nak bagi duit, duit tak berapa nak ada. Nak bagi kereta, kereta kita pun loan. Nak belikan rumah, kita pun tak ada rumah, sewa. Nak belikan baju, baju kita pun koyak.
Satu je cara yang mudah untuk kita berbakti kepada ibu bapa, doakan mereka. Sangat senang, tak perlu bayar pun. Angkat tangan, doa. Macam mana doa? Terpulang. Baca doa bahasa Melayu ke, bahasa Arab ke, bahasa Tamil ke, bahasa Jawa ke, up to you. Kan dia cakap Jawa, up to you. Terpulang. Yang penting apa? Jangan jemu mendoakan anak-anak dan ibu bapa. Dua orang ni kita kena doakan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebab tu Nabi sangat menekankan bahawa kita ni dilarang untuk berbuat derhaka kepada ibu bapa. Antaranya ada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mahukah kamu aku bagi tahu tentang dosa yang paling besar?" Nabi tanya 3 kali, "Wahai sahabat, nak tahu tak dosa-dosa yang paling besar? Nak tahu tak dosa-dosa yang paling besar tu apa?" Nabi tanya 3 kali. Nabi tanya, "Salasan." Qulna bala ya Rasulullah. Sahabat pun menjawab, "Dah tentu ya Rasulullah, bagi tahulah apa dia." Maka Rasulullah pun berkata, "Al-isyraku billah wa uququl walidain." Maka Nabi pun menjawab, dosa yang paling besar pertama syirik kepada Allah. Yang ini tak ada siapa boleh lawan dosa dia. Dosa yang paling besar, nombor 1 ranking, syirik kepada Allah. Bawah sikit, nombor 2, derhaka kepada ibu bapa. Nombor 1 dosa besar, syirik. Nombor 2, derhaka kepada ibu bapa. Itu dikategorikan sebagai dosa yang paling besar. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itu antara hadis yang menyatakan tentang dosa-dosa besar yang sepatutnya kita hindari dan jangan kita buat. Jangan kita buat. Sebagai seorang muslim, orang yang beriman, kita berbakti kepada kedua ibu bapa. Wajib hukum dia buat baik kepada kedua ibu bapa. Buat baik kepada kedua ibu bapa. Okey. Habis tajuk yang tu. Kesimpulannya, rajin-rajin doakan anak dan doakan ibu bapa kita, sama ada yang telah meninggal dunia ataupun yang masih hidup. Kita nak anak doakan kita, kita yang kena doakan dia dulu. Dan kita jangan lupa doakan mak ayah kita juga. Dia akan pusing-pusing macam tu jugalah pergi dia. Ke situ jugalah balik dia. Dia tak ada pergi mana pun. Okey. Tajuk yang seterusnya, insya-Allah saya akan masuk lagi tajuk yang baru, iaitu pilih kasih terhadap anak. Kita ramai anak. Bagi mereka yang ramai anak, ramailah anak dia. Jadi tak mustahil berlaku pilih kasih. Tak mustahil. Kadang-kadang kita melebihkan anak yang ni. Kadang-kadang kita lebihkan anak yang nombor 2. Kadang-kadang kita lebihkan anak yang bongsu. Kadang-kadang kita marah budak ni, yang ini kita tak marah. Itu nama dia pilih kasih. Pilih kasih. Sedangkan Nabi SAW menganjurkan kepada kita supaya berlaku adil terhadap anak-anak. Tidak diragukan, memang anak ni menjadi tumpuan kita mencurahkan kasih sayang. Kita bila dapat anak tu, memang kita sayang dia betul-betul. Semenjak dia daripada kecil sampai dia besar, kita akan sayang dia. Itu memang fitrah seorang manusia. Dapat anak, dia akan curahkan kasih sayang dia. Dan begitu jugalah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sayangnya Nabi
kepada anak dia, Sayyidatina Fatimah. Seperti mana yang kita sedia maklum, Nabi ni ada 7 orang anak, dan semua anak-anak lelakinya mati ketika mana anak-anaknya kecil. Mati waktu kecil, umur 6 bulan, 2 tahun, 3 tahun, tak sampai setahun dah meninggal. Yang besar ni hanyalah anak-anak perempuan, antaranya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Pernah diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah. Aisyah ni isteri Nabi. Dia pernah cerita, dia kata, ma ra'aitu ahadan kana ashbaha bin nabiyyi kalaman wala hadisan wala jilsatan min Fatimah. Aku tak pernah tengok bagaimana Nabi melayan orang lain seperti mana dia layan Fatimah. Dia akan layan Fatimah ni lain macam. Sebab Fatimah anak dia. Dia memang sayang betul dekat Fatimah ni. Dia tak pernah tengok Nabi layan orang lain macam mana Nabi layan Fatimah. Itu cerita isteri dia sendiri, Aisyah. Aisyah pernah berkata, biasanya apabila Fatimah datang ke rumah, Nabi SAW akan menyambut dia. Bila dia nampak je Fatimah datang, Nabi akan bangun sambut dia dekat pintu. Ahlan wa sahlan, selamat datang anakku. Dia berdiri, dia sambut dia, dia peluk dan dia ciumnya Fatimah ni. Tuan-tuan, walaupun Fatimah ni dah besar, bila dia datang rumah Nabi, Nabi akan sambut dia, selamat datang anakku. Dia peluk, dia cium anak dia Fatimah. Lepas tu dia buat apa? Dia tarik tangan Fatimah, dia bawa, dia duduk sebelah dia. Macam tu cara Nabi layan anak dia. Tuan-tuan pernah buat? Bila anak balik, balik dah kau. Kenapa balik? Tak payah balik dah. Contohlah, ni bukan tuan-tuan, orang lain. Tak payah balik dah, tunggu ayah meninggal baru kau datang balik, tak apa. Ayat dia. Sekurang-kurangnya anak dia dah balik tu, alhamdulillah, kita sambut dia, selamat datang. Anak dah lama tak jumpa, anak nak makan apa. Macam tu patutnya, cium dia. Sepatutnya macam tu. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah kepada anak dia Fatimah. Dia sambut, dia peluk, dia cium anak dia, walaupun anak dia dah besar. Dia tarik tangan Fatimah, ambil sini duduk sebelah ayah. Macam mana, sihat ke? Kerja okey? Ada duit ada? Macam tu. Itu kita lah, Nabi tak tanya. Okay. Buat macam tu sepatutnya. Macam tu juga yang dilakukan oleh anak dia Fatimah apabila Nabi datang ke rumah Fatimah. Bila Nabi datang ke rumah Fatimah, Fatimah pun buat benda yang sama. Selamat datang ayah. Ayah nak minum apa? Mari sini, dia peluk, dia cium ayah dia. Mari duduk sebelah Fatimah. Ayah nak minum apa, nak makan apa, mari Fatimah bawakan. Macam tu. Itu layanan anak kepada ayah, dan layanan ayah kepada anak dia. Itu yang Nabi buat kepada anak dia Fatimah, yang mana saya rasa kita pun tak pernah buat macam tu. Kita datang sambut, tapi sambut siapa? Cucu. Anak tu pandai-pandai kau masuk sendiri. Sambut cucu je. Contohlah, saya tak sebut siapa pun. Tapi Nabi tak. Nabi sambut anak dia Fatimah. Sebab apa? Dalam riwayat lain mengatakan, Sayyidatina Fatimah ni, dia punya gaya, dia punya rupa, dia punya lagak tu sebiji macam Khadijah. Sebiji. Sebab tu bila dia tengok Fatimah, seolah-olah dia nampak isteri dia, Khadijah. Sebab tu dia akan layan Fatimah. Bila Fatimah datang ke rumah dia, layan, betul-betul layan. Fatimah nak apa? Nak KFC,
mai ayah belikan. Nak kambing golek, mai ayah buatkan. Macam tu. Lepas ni kita buat macam tu. Anak balik raya nanti kita buat macam tu. Dah nak raya kan, dah nak berpuasa ni, anak balik buka puasa, mai sini ayah layan, mai sini. Macam tu. Okey, contoh je lah. Macam tu juga rasa kasih sayang Nabi kepada anak dia Ibrahim. Nabi ada seorang anak lelaki namanya Ibrahim, yang mana Ibrahim ni meninggal waktu dia berumur 2 hingga 3 tahun macam tu. Budak ialah macam yang saya sebut dulu-dulu, budak 2 tahun 3 tahun ni, dia baru nak pandai main, baru nak pandai gurau, baru nak pandai jalan. Jadi waktu itulah Allah mengambil nyawa anak Nabi yang namanya Ibrahim ni. Waktu itu Nabi mengalirkan air mata, menangis Nabi sebab anak dia Ibrahim ni meninggal. Tapi Nabi kata apa? Wahai Ibrahim, kami berasa sedih dengan perpisahan denganmu, tapi tak apalah, kami redha dengan pemergianmu. Anak-anak Nabi yang lelaki semua meninggal waktu kecil. Yang Ibrahim ni saja yang agak besar, tu pun 3 tahun, 2 tahun. Itu pun meninggal juga. Tapi sayangnya Nabi kepada anak dia ni, sampai waktu dia meninggal, Nabi Ibrahim, Nabi SAW menangis. Sebab anak dia waktu tu baru nak pandai main. Jadi rasa cinta terhadap anak-anak ni memang kita tak boleh nafikan lah. Memang dia akan melekat dalam hati. Anak-anak ni menangis waktu malam, kita duduk bangun, kenapa nangis? Sakit perut ke? Kena gigit nyamuk ke? Haus ke? Lapar ke? Tu anak-anak. Memang kita sayang betul anak-anak ni. Sebab tu orang yang dah lama kahwin tapi tak dapat anak, dia sedih. 10 tahun kahwin tak dapat anak, dia rasa sedih, sunyi. Dia nak juga anak tapi tak dapat-dapat, jadi dia rasa sedih. Memang itu fitrah manusia, dia suka pada kanak-kanak, pada budak-budak. Tapi kadang-kadang cinta kita kepada anak-anak ni berlainan. Berlainan. Ada yang ni kita lebih sayang pada dia. Yang Alung ni sebab dia banyak bagi kita duit, kita sayang dia lebih. Yang bongsu ni dia tak belajar pandai sangat, dia ni pemalas sikit, kita duk selalu marah-marah dia. Dia ada, memang macam tu lah kot agaknya. Tapi apa yang Nabi ajarkan ni sebenarnya supaya kita berlaku adil kepada semua anak-anak. Walaupun kita sayang pada anak, macam mana kesalahan yang dia buat pun, kita tetap hukum dia. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah kepada anaknya Fatimah tadi. Walaupun Nabi sayang pada anak dia Fatimah, tapi kalau Fatimah buat salah, Nabi kata apa? Kalau Fatimah buat salah, contohnya Fatimah mencuri, aku akan tetap potong tangan dia, kata Nabi. Lau anna Fatimata binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Kalaulah Fatimah ni mencuri sekalipun, walau sayang macam mana aku terhadap anak, nescaya aku akan potong tangan dia. Nabi sayang anak dia, tapi bila anak buat salah, dia tetap hukum, dia tetap potong tangan, walaupun Fatimah ni anak dia, anak kesayangan dia. Tuan-tuan, itulah contoh-contoh tauladan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, macam mana cara Nabi sayang anak. Sayang-sayang, tapi kalau buat salah, kita tetap kena hukum. Kita tetap marah dia, tetap tegur dia. Jangan kita memenangkan anak. Dia dah terang-terang salah, tapi kita ni backup anak. Inilah yang berlaku di sekolah-sekolah, di sekolah-sekolah rendah lah. Sekolah menengah pun ada juga, tapi jarang. Sekolah rendah biasanya, bila seseorang anak tu buat salah, tapi dia backup anak dia. Dia kata, tak, anak saya baik. Dekat rumah anak saya baik, duduk diam-diam elok je. Kenapa pula tiba-tiba kat sekolah boleh jadi nakal macam ni? Saya tak percaya anak saya buat. Dia dah backup anak dia. Sedangkan anak dia dekat sekolah, dialah
ketua pengganas. Hero, hero betul. Dia lah hero dekat sekolah. Dekat rumah mak dia kata, anak saya baik. Dekat sekolah, tak, anak dia ni lah ketua something. Bukan anak-anak sini lah, anak-anak sini semua baik. Ni contoh ni. Sepatutnya kita, bila anak kita buat salah, kita tetap jatuhkan hukuman kepada dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagaimana Nabi SAW menyayangi anak, walaupun macam mana sayang pun, buat salah tetap kena hukum. Okey, ada satu hadis daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Anna abahu ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni nahaltu ibni hadza ghulaman kana li. Faqala Rasulullah akulla waladika nahaltahu misla hadza? Faqala la. Faqala Rasulullah farji'hu. Wa fi riwayatin afa'alta hadza biwaladika kullihim? Qala la. Qala Rasulullah ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Faraja'a abi faradda tilka sadaqah. Ada satu riwayat daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. An-Nu'man bin Bashir ni dia pernah cerita, dia kata ayah dia pernah memberikan sebahagian harta kepada dia. Ayah dia ada bagi dia harta. Maka Nabi tanya pada Nu'man, wahai Nu'man, adakah ayah kamu bagi kepada semua anak-anak dia seperti mana yang dia bagi harta kepada kamu? Dia bagi kamu 1 juta contoh, adakah anak lain pun dapat 1 juta? Maka Nu'man bin Bashir jawab, tidak ya Rasulullah. Bila Nu'man bin Bashir kata tidak, Nabi kata apa? Kalau begitu pulangkan balik. Nabi suruh pulangkan balik, tak payah ambil. Sebab apa? Nabi kata ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kamu. Nabi bagi pesanan ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah wahai ayah, dan berlaku adillah kepada anak-anak. Kalau bagi anak ni 1000, anak yang ini pun bagi 1000. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini hadis yang mana hadis ni menjadi asas rujukan berlaku adil kepada anak. Walau bagaimanapun, kita tetap perlu melihat keperluan seseorang anak tu. Kita perlu lihat macam mana keperluan dia. Ada anak ni dia baru sekolah menengah, anak ni sekolah rendah, yang anak ni dah masuk universiti. Maka keperluan mereka ni berbeza. So macam mana kita nak berlaku adil? Berlaku adil tu dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya yang betul. Takkan kita nak bagi anak yang masuk universiti ni RM2,000, kita bagi juga pada anak yang sekolah rendah ni RM2,000. Itu namanya tak adil. Itu sama rata. Saya dah sebut, sama rata dengan adil itu berbeza. Adil meletakkan sesuatu pada tempatnya yang betul, itu adil. Kalau sama rata, kita bagi semua sama. Yang 2 tahun kita bagi dia RM2,000, yang 10 tahun dia dapat RM2,000, yang 30 tahun dia dapat RM2,000. Itu sama rata. Tapi adakah adil? Jawapan dia tak adil.